Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini dalam suasana kita menyambut 7 dekad sambutan ulang tahun Majlis Belia Malaysia. Saya bersama-sama dengan dua orang tokoh yang cukup hebat bersama dengan kita hari ini dalam siri rangkuman untuk kita mendengar dan juga kita ingin mendapatkan hikmah-hikmah daripada mantan kepimpinan Majlis Belia Malaysia. Bersama dengan saya pada hari ini adalah Yang Berhormat Haji Anwar Tahir. Beliau ketika ini merupakan Timbalan Menteri Kerja Raya. Dan panel kita yang kedua, kita akan tampilkan yang berbahagia Datuk Muhammad Azham Wahab yang merupakan mantan Presiden Majlis Belia Malaysia. Sebelum tu kita kena mungkin introduce lah, tapi kita kenal dengan tokoh kita. Mungkin kita mulakan dulu dengan Yang Berhormat Haji Anwar Tahir. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit nama, sumbangan dan juga penglibatan dulu atas kapasiti apa mewakili beliau pada waktu itu. Silakan. Saya Anwar Tahir, pemimpin pelajar tahun 70-an. Saya mengikuti dan menyertai Majlis Belia Malaysia seawal tahun 72 lagi. Waktu itu mewakili Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia PKPIM, dan kemudiannya selepas tamat belajar mewakili Angkatan Belia Islam Malaysia. Dari awal saya berada dalam MBM, sempat di bawah pimpinan Datuk Azham, dan telah memulakan banyak sekali pengalaman dan menjadi saya hari ini. Saya menjadi saya hari ini antaranya ialah MBM itu sendiri. Ya. Mungkin Datuk Azham mungkin ada sedikit cerita yang nak dikongsikan pada generasi muda Majlis Belia hari ini. Ya, seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, kami ini memimpin dalam tahun 70-an lah. Jadi kalau kita bandingkan era itu dengan era sekarang, dia banyak beza. Pada masa itu, soal pengangguran, salah guna dadah, keciciran, itulah menjadi Isu utama. Isu yang diperjuang oleh Majlis Belia Malaysia. Tapi Yang Berhormat kemungkinan terlupa, Anwar Ibrahim adalah satu pemimpin yang pada saya lah telah membawa MBM ke satu peringkat yang dihormati lah. Saya ambil alih daripada dia lah. Oh, okey. Jadi masa itu kepimpinan kita tu pada pandangan saya lah bebas. Kita tidak segan, tidak malu mengkritik kerajaan kalau perlu dikritik. Dan yang saudara Anwar Ibrahim itu adalah menjadi pengkritik yang membina. Karena masa itu kalau beliau tak mengkritik kerajaan, tak ada orang lain nak mengkritik. Ya. Pasal kita ni tidak ada vested interest. Kita mengkritik untuk membaikkan masyarakat. Itulah asas pimpinan kita pada masa itu lah. Jadi sumbangan tu kalau nampak sekarang ni, kepimpinan belia sekarang juga sebahagiannya adalah merupakan pimpinan negara. Jadi bagaimana elemen kritik dalam keadaan kita membina, dalam kita memberikan kemukakan cadangan, dalam keadaan kita mengkritik, kita tiada vested interest yang disebutkan tadi. Jadi dulu dan sekarang ni 7 dekad MBM, macam mana mungkin YB melihat? Saya tak dapat mengikuti perkembangan yang Ketika inilah mungkin. yang terakhir ketika ini, kerana saya dengan Datuk sudah jauh meninggalkan zaman kebeliaan kami. Tetapi satu saya rasa yang harus dipertahankan. Belia itu bukan diukur semata-mata kerana umurnya. Belia itu mempunyai sifat yang paling utama, mereka yang memiliki idealisme yang tinggi. Mereka yang tak suka kepada kepura-puraan. Mereka yang tidak boleh melihat berlaku penyelewengan, kecurangan. Jadi golongan belia itu seperti yang Datuk sebut tadi, sifat dia yang kedua paling penting ialah mereka tidak punya vested interest. Mereka tidak punya kepentingan diri. Oleh itu idealism tinggi, tolak segala hipokrasi, tolak segala penyelewengan,
Di masa yang sama mereka tidak ada kepentingan diri. Sebab itu pemimpin belia dari zaman mana pun mereka sentiasa dapat memimpin perubahan. Malah ada kalanya memimpin revolusi di dunia ini. Kerana pemimpin belia begitu sifatnya. Saya percaya kami ini pun kalau sudah tidak belia lagi, tapi kami sudah tentu dalam keadaan yang tertentu akan teringat bahawa kami pernah menjadi golongan ideal. Kami pernah menjadi golongan yang tidak punya kepentingan. Kami sebagai golongan yang pemberani. So menegur apa saja, baik pemerintah. Kami tegur semua, parti pemerintah, even parti pembangkang. Kami tegur. Jadi sekarang ini bila kita sudah menjadi dewasa, jadi golongan warga emas misalnya, kesan yang lama itu masih ada. Dia tak boleh terlupa. Kita teringat bahawa kita dulu begitu. Kita dulu berjuang. Jadi kalau kita nak lari sikit, nak derail sikit, kita akan teringat. Kami dulu pemimpin belia, kami dulu pemimpin pelajar, mempunyai semangat yang tu. Saya percaya sekarang pun insya-Allah begitu boleh dipertahankan. Jadi Datuk kalau tengok juga tadi, seolah-olahnya waktu itu belia tidak boleh disebutkan sebagai non-partisan dari segi we are non-partisan then. Tapi sekarang ni penglibatan belia dalam politik itu bukan isu. Mereka boleh saja bersama dengan kerajaan, mereka boleh juga bersama dengan pembangkang. Tetapi dalam konteks Majlis Belia Malaysia sebagai platform yang disebutkan tadi non-partisan, dalam motonya juga menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi bagaimana Datuk melihat dan juga nasihat pada kepimpinan sekarang? Betul, Majlis Belia Malaysia ni dia apolitik. Dia bukan parti politik tetapi kita menggalak ahli kita sedar perkembangan politik. Sebab itu Majlis Belia Malaysia ni pada masa itu dan sampai sekarang tidak terikat dengan parti-parti mana sekalipun. Dia bebas. Oleh itu kepimpinan belia tu seperti mana yang Muhammad dah kata tadi, kita ni tak ada vested interest. We criticize where it is necessary to criticize. Dan soal kritik ni bukanlah makna kita ni nak meruntuh, kita nak membina. Sebab itu pada saya lah ABIM dan juga kepimpinan Anwar Ibrahim sebenarnya bermula belia sedar. Sebelum kami, Majlis Belia Malaysia tu tidak sedar kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum Melayu dan sebagainya. Kesedaran ini sebenarnya dibawa oleh pemimpin belia. Dan bagi saya, ABIM telah main peranan yang paling penting untuk menjederai masyarakat kepentingan agama. Pada masa-masa dulu, budak-budak belia ni tak mahir dalam agama. Tetapi dengan datangnya ABIM, dia bawa sekumpulan belia yang mahir dan berpengetahuan elok dalam agama. Dan masa ABIM lah mula masyarakat umum sedar macam mana pentingnya agama dalam masyarakat. Itu pada saya kita hutang budi pada ABIM dan saudara Anwar. Mungkin apresiasi dua-dua Datuk Anwar tadi dan baik. Anwar ni Anwar kecil. Mungkin Datuk ada Obi nak ceritakan sikit pengalaman kontribusi Datuk Seri Anwar itu sendiri. Tambahan daripada apa yang Datuk sebutkan, memandangkan beliau tidak berada di sini tapi diwakili oleh isterinya. Dan isterinya juga mungkin ada sesuatu yang diceritakan tadi mungkin. Saya jarang mendengar orang memberikan pandangan macam Datuk Azam, very objektif. Walaupun beliau sebagai seorang, kalau orang ABIM menyebut begitu nanti orang sebut angkat bakul sendiri, tetapi untuk Datuk Azam memberikan pandangan yang sangat objektif. Saya juga sangat bersetuju bahawa apabila kita golongan intelektual Muslim ni menyertai MBM, kita telah angkat. Ingat lagi Anwar selalu sebut kita harus keluar daripada menjadi belia kompang dan pintu gerbang gitu. Kepada belia yang akan bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Jadi saya percaya Majlis Belia telah naik menjadi pertubuhan yang betul-betul nasional. Dan sebenarnya saya sendiri belajar politik tu dalam Majlis Belia Malaysia. Politik ini tempat kita, sini tempat mengajar kita bagaimana
untuk bersama dengan golongan majmuk, berbilang kaum, berbilang agama. Di sini kami belajar. Kami belajar soal negotiation. Kami belajar soal mencari konsensus antara, bayangkan ABIM, PKPIM yang Islam Islamic, gitu, ya. ya. Kita berunding dengan Hindu Youth, HYO. Kita berunding dengan Tamil Bell. Kita berunding dengan GBB, Gerakan Belia Bersatu, Chinese Group. Dengan saya ingat lagi, Young Christian Workers, YCW. Sekarang ni Charles, YB Charles, YB Charles Anthony, itu dulu pemimpin YCW. Dah meninggal setengah dah itu, macam siapa tu yang terkenal dengan tenaga, Irene Fernandez. Itu semua pemimpin MBM. Waktu tu saya ahli mewakili pertubuhan. Dia orang ni, Datuk semua, Anwar Ibrahim semua ada expose. Selepas dia orang pergi, habis era dia orang, baru era kami pula masuk. Dan saya duduk lama sekali dalam MBM, beberapa term. Tak salah saya 6 term kalau tak salah saya. Jadi pengerusi Biro Pendidikan, duduk pula dalam jawatankuasa AYC, masa tu Asian dengan Youth Council, dengan Datuk Tajul kan, pergi sampai ke Jepun buat program sebagainya. So memang dalam MBM itulah tempat universiti yang melatih kami. Kami kenal. Kami barangkali tak masuk universiti untuk ambil political science atau government. Tapi kami belajar dalam MBM. MBM ni really pengalaman kami tahun 70-an, 80-an. Luar biasa. Tak ada sebuah macam satu sekolah politik yang hebat. Lepas tu you tengok berapa ramai tokoh-tokoh besar. Berbagai parti, berbagai bidang, berbagai alignment yang dia masuk. Mungkin pesanan terakhir daripada Datuk sendiri kepada kepimpinan semasa sekarang, ada pesanan tertentu yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ini pandangan saya yang honest ya. Majlis Malaysia kalau boleh kena bebas sikit lah ya. Jangan terikat dengan mana-mana parti atau kerajaan ya. Sokong kerajaan bila diperlu sokong ya. Kritik kerajaan bila diperlu. Betul. Kritik, ya. Jadi kebebasan ni seperti yang Muhammad kata adalah satu perkara yang membezakan MBM daripada badan-badan yang lain. Right. Badan-badan yang lain kadang-kadang dia malu-malu sikit mengkritik lah. Tapi kami tidak malu kerana kami bertindak seperti motto MBM, kebenaran dan keadilan. Dan kebenaran dan keadilan ni sebenarnya dibawa oleh Anwar. Secara Datuk Anwar Ibrahim. Saya sangat minat dengan perkataan tu. Jadi saya tukar motto MBM jadi kebenaran dan keadilan masa saya jadi presiden lah. Supaya soal kebenaran dan keadilan ni menjadi asas pimpinan masyarakat, asas pimpinan dalam MBM. Itulah pesanan yang ikhlas daripada saya. Wabi, last pesanan kalau ada. Saya share. Pemimpin legenda saya yang mengatakan bahawa kita harus bebas, beliau harus bebas, harus tidak terikat, harus non-partisan, tetapi terus berani mengkritik atau menyokong pada hal yang benar. Kita tak perlu ubah dah moto itu sampai akhir untuk hayat. Berapa dekad akan datang? Untuk berapa dekad akan datang? Untuk berapa dekad lagi pun saya rasa moto ini tetap sesuai dan harus digilap lagi. Saya harap generasi muda akan dengar nasihat Datuk Azam tadi bahawa be independent. Kritiklah. Saya sekarang dah jadi orang kerajaan. Kritiklah saya. Sebab kalau dulu kami pernah demonstrasi kepada kami, kalau orang nak demonstrasi kepada kami sekarang, saya tak boleh lagi. Saya kena harus ingat. Saya dulu begitu. Jadi insya-Allah bagi tahu belia-belia semua harus berani. Jaga dan jadilah belia pada masa masih belia itu dengan sebaiknya. Jangan cepat jadi tua lah. Kami dah tua dah. Kami kalau boleh nak balik kepada belia balik. Saya teringat dengan pepatah Arab disebutkan hikmatus syuyukh fi hamasati syabab. Ni kita kata hikmah orang-orang yang lama ni dengan semangat anak muda. Ini satu benda yang sebenarnya ada dalam kita, kepimpinan Majlis Belia Malaysia sekarang. Pesan-pesan yang diberikan, hikmah-hikmah yang dipesankan kepada kita semua,
insya-Allah akan jadi pedoman untuk dekad yang seterusnya dalam Majlis Belia Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Hidup belia. wabarakatuh. Hidup MBN.